euforia, Islam, semuanya limpih. Yang namakan Tuhan itu. Lebih-lebih lagi apabila mereka mungkin banyak terpengaruh dengan sistem ilmu ataupun dalam falsafah dia panggil epistemologi yang hanya berasaskan kepada panca indera, kan, dia punya senses saja yang menentukan sama ada satu itu wujud atau tidak. Nah, kalau nampak baru wujud, kalau dengar baru wujud, kalau boleh pegang baru wujud. Kalau yang tak nampak, tak boleh dengar, tak boleh rasa itu tidak wujud. Jadi akhirnya Alhamdulillah. Kita tak lepas lagi tu. Hari ni kita bawakan untuk perkongsian kita untuk hadiah RM1,000 kalau berjaya menjawab dengan tepat. Allahu Akbar, insyaAllah. Fokus dengar soalannya. Okey, dengar baik-baik soalan dia. Okey. Rancangan Bicara Adab bersiaran setiap hari Selasa pada pukul 9.15 malam bersama Ustaz Ahmad Salahuddin Harun. Soalan dia, apakah nama buku yang dikupas oleh Ustaz Salahuddin Harun dalam rancangan Bicara Adab tersebut? Kita beri anda 10 saat bermula dari sekarang. Allahumma salli. Kitab apa? Allahu Akbar. Dah habis dah 10 saat. Minta maaf anda tak dapat menjawab dengan masa yang diberikan. Apa pun terima kasih kerana menghubungi kami dan mencuba untuk kuis inspirasi. Dan jawapannya adalah kitab Fiqhul Hayah. Fiqhul Hayah. Terima kasih banyak. Nak sebut fiqhul solat tak ada. Kalah katanya. Oh, ada terasa juga Dapat bagi adab tu kan. Memang dengar tetap minggu kak. Cuma dia mari terkejut. Fiqhul. Tak apa. InsyaAllah cuba lagi. Terima kasih. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih kepada pemanggil dan ramai Yati yang hubungi kami Ya, masih sekarang. berkelip-kelip lagi tu. Ya. InsyaAllah. Dan hadiah yang terkumpul untuk petang ini yang kita bawa ke segmen Warna Pagi. Esok. RM1,250. Jadi anda akan cubalah esok kan dalam Warna Pagi. Mana tahu rezeki anda untuk membawa pulang RM1,250 hadiah terkumpul kita. Ya, betul. Dan kena dengar setiap segmen, setiap program kita sebab soalan daripada program-program kita. Ya, dia tips dia satu program. Keduanya anda boleh juga ikuti FB kita kan. Setiap kali ada FB live ataupun FB perkongsian-perkongsian di FB, di IG IKIM, di TikTok juga, ikutilah. Kat situ ada clue-clue jawapannya. Ya, betul itu. Dan untuk anda cuba lagi insya-Allah. Dan terima kasih banyak kepada anda tu setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Aku rasa bagai tak berguna. Yo tiada harapan lagi untuk berubah kerana ku terus berlagak acah hero. Kadang sombong dan ego. Oh 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 oh. Ku sedar diri ku hanya manusia yang jijik. Tak layak ke syurga orang menghukum ku neraka sana sini. Ku give up. Kini yang mata ku lihat hanya gelap. Punah musnah cita-cita putus asa. Lebih baik saja andai aku mati. Jangan rasa begitu, usah hina dirimu. Harapan takkan hilang. Oh no. Andai kau mula cintai dirimu. Lepaskan semua beban yang terpukul di dada. Lepas semua. Biarlah masa yang berjalan kan mengubat luka. لا تحزن كن قويا يا حبيبي berilah ruang dirimu bahagia ya Hendaklah ia memegang, yakni menutup dengan tangan mulutnya, kerana syaitan masuk menguasai dirinya. Hadis riwayat Muslim. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulk
عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Komputer, sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik Tuan, sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik Tuan, kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Travelling, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih komputer. Ya, berita gembira kepada semua pengiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah terhad. Tertakluk kepada terma dan syarat. Sebagai seorang isteri dan ibu kepada anak-anak yang sedang membesar, dapur semestinya dah jadi pejabat utama saya. Suami memang suka masakan saya. Anak-anak apatah lagi. Hari ni anak-anak dah order mi goreng basah. Saya awal-awal dah pesan pada suami. Nak beli mi kuning, pastikan cuma mi kuning Laksamana. Mi dia kenyal, sedap dan semestinya halal. Mi yang sama mak saya guna hampir 50 tahun yang lalu. Itulah rahsia keluarga kami. Laksamana, semestinya cita rasa keluarga Malaysia. Anda kini sedang mendengar Destilasi IKIM bersama Mona Jasman.
Ustaz Hanafiah Abdul Malik. Sungguh mengejutkan, 20 tahun tanpa masjid bagi penduduk di kawasan Lestari Perdana. Mari berwakaf kepada pembinaan Masjid Lestari Perdana, Bandar Putra Permai Seri Kembangan Selangor. Hubungi Hafiz 012-650-2312 atau Syahril 019-324-4985. Kunjungi Facebook Masjid Lestari Perdana atau laman sesawang masjidlestariperdana.com. Masih mencari seni kaligrafi Islam kontemporari yang indah dan eksklusif? Kini sempena bulan Hari Malaysia, Jauhari mengadakan promosi seni kaligrafi kontemporari di semua galeri Jauhari. Serikan kedaman anda dengan hiasan Islami yang eksklusif dari Jauhari. Dengan 100% buatan tangan, anda boleh memilih sama ada lukisan minyak, seni logam, seni metal maupun campuran. Layari jauhari.com.my untuk maklumat lanjut. Jauhari, seni Islami terindah. Ayo sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa Kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti Radio IKIM. IKIM, inspirasi Emporia Islam. Johor Bahru 106.2 Destinasi DIKIM, Inspirasi Emporia Islami, masih lagi bersama Nurhati Baradi dan juga Mona Jasman untuk perkongsian kita dah memasuki zon Fas'aluna. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk petang ini bersama rancangan Fas'aluna. Tahniahlah kami. Dan untuk anda boleh tonton di FB Live IKIM FM, YouTube IKIM Media, dan soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp kod 017129004004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. InsyaAllah. Tanyalah kami, tapi kami itu bukan kami Yati dan juga Mona. Kita akan bertanya dengan yang berusaha, Dr. Nik Roskima Abdul Samad, merupakan fellow di Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefaham Islam Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Doktor? Kaifa haluka? Alhamdulillah. Khair dia dah tahu. Ya. Tamam, insyaAllah bikhair. Dan untuk petang ini bersama Doktor, kita akan bincangkan tentang niat dalam menuntut ilmu. Dari kitab Ta'lim Al-Muta'allim Tariq At-Ta'allum, insyaAllah kita buka kitab sama-sama untuk kita belajar terlebih dahulu bersama Doktor ni, insyaAllah tu waktu ini. Dan mungkin sebagai mukadimah, silakan Doktor. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT dapat kita bersama pada hari ini untuk kita menyambung program kita menelaah kitab Ta'lim Muta'allim Tariq Ta'allum karangan Imam Zarnuji. Kita dah selesai satu bab, hakikat ilmu, kelebihan ilmu, keutamaan ilmu, dan kita masuk bab yang kedua. Ringkas dia, pendek-pendek jadi punya bab. Bab yang kedua ni Imam Zarnuji menyebut tentang niat menuntut ilmu. Untuk apa kita belajar. Kemudian setiap pelajar harus meneliti, melihat niatnya ketika belajar. Sumala budda lahu minan niyati fi zamani ta'al. Kemudian setiap belajar harus meneliti niatnya ketika sepanjang dia belajar. Kerana apa? Kerana setiap amalan itu innamal a'malu binniyat. Jadi jangan kita niat ni nak semayang je.
usalli kan. Nak sembahyang kita niat, nak puasa kita niat, nak belajar pun kena niat juga. Doktor yang tadi tu macam ibadat khusus doktor kan, yang ni belajar Belajar ni dia tidaklah perlu wajib niat yang macam tu. Ada dia punya benda-benda syarat-syarat yang perlu dimasukkan dalam niat tu kan. Kita sembahyang zuhur kena sebut ta'yin dia tu kan, sembahyang zuhurnya, kalau fardu berperkaatnya kan. Rakaat tu tak perlu lagi. Kalau sembahyang fardu dah tahu dah. Tapi takut sembahyang fardu ke sembahyang sunat, itu kena ditetapkan. Dan tapi kalau niat ni tak adalah nak usolli ke nak apa tak ada. Tapi ada ulama yang memberikan cadangan niat. Sekejap lagi saya sebut cadangan apakah yang niat yang kita boleh baca lah. Cadangan beliau lah yang ini dibuat oleh contohnya Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad. Ada niat yang dicadangkan. Tapi kalau kita baca dalam kitab-kitab, dalam hadis, tidak disebut secara jelas apa niat dia. Macam jadi datang kerja juga, tak adalah cakap nak turun tu kena niat saja aku bekerja kerana Allah Ta'ala mencari rezeki kan. Tidak disebutkan secara khusus, tetapi datangkan lintasan itu dalam hati kita. Itu pun dah kira niat lah tu. Dapat ibadah. Dapat ibadah kan. Daripada kita turun start kita terus sampai pejabat dengan kita tidak ada pasang niat apa-apa, maka kita bolehlah hujung bulan dapat gaji. Dapat gaji sajalah kiranya. Dapat gaji saja. Tapi kalau kita ada niat, kita niatkan baru. Setiap kali tu kita kena pasang. Kita niatkan, pasangkanlah niat dalam hati kita. Baik. Jadi innamal a'malu binniyat. Jadi setiap amalan itu bermula dengan niat. Kerana ada satu hadis lain pula yang menyebut banyak perbuatan atau amal yang nampaknya bentuk dunia. Amalan tu nampak dunia, tapi kerana dia niat yang baik, maka menjadi tergolong amalan akhirat. Contoh tadi itulah pergi kerja apa semua sekali. Hatta bawa makan, hatta bawa anak pergi park ke, jalan-jalan kan, cuti sekolah buat pergi jalan, buat pergi piknik, nampak macam seronok-seronok. Tapi kalau kita niat untuk mengembirakan anak-anak kan, dapat pahala. Saya pernah ingat satu orang sebut, dia kata main mercun mula hari raya pun dapat pahala. Macam kau main mercun? Kan? Boleh memberi pahala sekiranya niat kita itu tak melampau lah kan. Sekiranya niat kita itu menggembirakan hati anak-anak kita dan tak memudarat, dan tidak mudarat kan. Main mengapi lah maksud saya kan, salah undang-undang pula yang mercun ni kan salah kan. Macam salah mengapi dia boleh lagi kan? InsyaAllah. Sebab dia termasuk dalam idkhalus surur fi qalbi mu'min tu, memasukkan kegembiraan dalam hati orang mukmin. So apa saja yang kita buat dengan niat untuk memberikan kegembiraan, itu adalah berpahala. Jadi berapa banyak orang buat benda yang dunia, nampak dunia, hatta dengan suami isteri pun, hubungan suami isteri pun nampak dunia, seronok-seronok je. Tapi Nabi kata berpahala kan. Dengan niat, maka menjadi atau tergolong dalam amal akhirat. Sebaliknya banyak amalan yang sepenuhnya tergolong dalam amal akhirat kemudian menjadi amal dunia kerana didasari niat yang buruk. Banyak amalan yang asalnya dunia, asalnya akhirat. Yang paling nyata sedekah lah kan. Sedekah lah yang paling nyata, yang mudah nak jadi. Sedekah memang untuk akhirat ya. Sedekah memang untuk akhirat. Bagi cek besar-besar 1 juta buat masjid kan. Sedekah tu akhirat. Tetapi dia sedekah tu dia niat apa? Dia sedekah tu dia nak orang kata dia pemurah ke, kayanya dia ke, nak apa. Kadang orang tolong orang pun pergi video kan juga. Dia pun ada juga sekarang ni kan suka video kan. Tak boleh ke doktor? Dia bukan persoalan tak boleh. Kenapa kita nak buat benda yang kita ikhlas tak ikhlas dia dalam Islam ni, ikhlas ni dia ada benda yang boleh ditunjuk, ada benda yang tak digalakkan tunjuk. Bukan semua benda tak boleh tunjuk. Boleh kalau dalam Quran pun sebut kan, kita nak tunjuk benda boleh supaya menjadi
contoh kepada orang lain ikut qudwah orang lain. Niat juga tu lah. Kira niat juga lah tu kan. Ya. Niat untuk orang contohi. Tapi kalau kita buat sesuatu tu dengan niat supaya orang puji kita, orang hebatkan kepada kita, orang kata kita ni dermawan, dan benda tu kena jagalah. Jadi benda ni dia punya garisan pemisah tu sangat seni, sangat halus. Sikit je licin je tu. Sikit je licin tu. Jadi sangat halus. Jadi sebab itulah kita kena selalu menata, dalam bahasa Indonesia kita menata hati. Maksudnya kita selalu kena menilik di hati, tengok hati kita yang ikhlas ke tak ikhlas, tengok macam mana sebab aku gelincir. Macam saya duduk on air ni pun tak ikhlas juga kan. Jaga doktor, jaga niat kan. Jadi betul-betul kan. Kita nak sebarkan ilmu, jadi kita kena jaga hati kita. Baik, nak teruskan? Okey, nak kita beri khas ketika untuk hari ini. Untuk para pendengar, soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0129004004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Beri khas ketika pada waktu ini kembali selepas ini hanya di Destinasi IKIM. Siapakah dia insan yang paling mulia dibandingkan dengan para anbiya dan para rasul? Nabi-nabi dan para rasul juga bekerja. Nabi Adam alaihissalam bertani. Nabi Ibrahim menjual pakaian. Nabi Nuh dan Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Nabi Idris alaihissalam adalah seorang penjahit baju. Nabi Musa alaihissalam adalah pengembala. Dan riwayat menyebutkan tidak ada Nabi dan Rasul melainkan mereka itu mengembala kambing sebagai suatu perusahaan. Kerana itulah Nabi Daud alaihissalam sendiri difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Dan telah kami ajarkan kepada Nabi Daud untuk membuat baju besi untuk kamu sebagai memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang paling unggul dalam memberi contoh kepada yang lain juga adalah seorang pengembala kambing di awalnya dan seorang penyaga yang sangat percaya. Kerja. Pernah tak anda rasa jemu atau mengeluh dengan kerja? Tanamkanlah minat yang dalam terhadap pekerjaan anda. Caranya, buatlah dekorasi yang menarik di partition masing-masing untuk timbulkan mood ketika bekerja. Mood itu penting tau. Jika tak ada mood, satu apa pun takkan jadi. Ada kerja, barulah ada gaji. Oleh itu, hargailah pekerjaan anda. Pesanan khidmat awam ini daripada saya, Siti Rohani Surani untuk Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kota Kinabalu 93.9 FM. Tak kira di mana juga anda berada, terima kasih kerana terus memantau siaran 24 jam IKIM 7 hari seminggu. Hari ini hari Rabu, perkongsian kita untuk Fas'aluna. Ya, Alhamdulillah. Fas'aluna, tanialah kami bersama yang berusaha Dr. Roskiman Abdul Samad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Masih lagi membincangkan tentang niat dalam menuntut ilmu di kitab Ta'lim Al-Muta'allim Tariq At-Ta'allum. Esok insya-Allah. Fas'aluna imanuna. Sama. Jadi untuk anda boleh sama-sama kongsikan soalan-soalan anda di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM ataupun di WhatsApp konti di 011-29004004. Tadi kita cerita tentang niat tu, apa jua yang kita lakukan, tak kiralah ibadah yang khusus atau sebagainya, kena niat supaya ianya menjadi satu pahala jugalah. Tak berjalan begitu saja. Macam kalau kerja hujung bulan dapat gaji, itu je lah, kita dapat gaji saja, pahala tak ada. Jadinya untuk menuntut ilmu juga, adakah begitu juga doktor? Ya, jadi kita kena niat lah. Kita kena niat. Dan pengarang Imam Zainuddin menyebut وَيَنْبَغِي أَنْ يَنْوِيَ الْمُتَعَلِّمْ بِطَلَبِ الْعِلْمِ رِضَى اللَّهِ تَعَالَى. Dan hendaklah orang yang belajar menuntut ilmu itu harus ikhlas
mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala wa daral akhirah, dan hari akhirat, wa izalatil jahli 'an nafsihi, dan menghilangkan kejahilan dalam diri dia, wa ansail juhal, dan menghilangkan juga kebodohan orang lain, wa ahya'id din wa ibqa'il islam fa inna baqa'il islam bil ilmi, dan juga untuk menghidupkan agama Allah, menjaga agama Allah, berdakwah lah, sebab berdakwah ni dia kena dengan ada ilmu. Jadi kalau kita lihat kumpulan niat-niat itu tu, ada seorang ulama wali Allah lah, orang yang alim, yang terkenal lah, kita boleh dengar ustaz-ustaz, syekh-syekh Habib Habaib baca doa, khususnya di awal kelas-kelas pengajian biasa dia baca dalam taklim kan. Ini doa yang diajar. Dia mengumpulkan daripada banyak niat-niat yang perlu ada bagi seorang yang belajar, maka dia kumpulkan, dia kompres, dijadikan satu niat yang mudah orang hafal. Komprehensif. Komprehensif. Yang ini diajar oleh Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad. Habib Al-Belajar, dia kata sebelum kita belajar, kita baca nawaitu ta'allum wa ta'lim. Aku niatkan untuk belajar dan mengajar, wa tazakkur wa tazkir, mengambil peringatan dan memberi peringatan, wa nafa' wal intifa', mengambil manfaat dan memberi manfaat, wal ifadah wal istifadah, mengambil faedah dan memberi faedah, wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berpegang teguh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa du'a ila huda, menyeru kepada petunjuk, wa dalalata 'alal khair, menuju kepada kebaikan, wa btigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala, dan menuntut bagi mencari keredaan Allah dan mendekatkan diri kita dengan Allah dan juga mendapat balasannya. Jadi biasa kadang-kadang kita dengar tuan-tuan guru, syekh-syekh kan, biasa Habib Ali selalu baca dengan nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazkir. Cara ajar dengan Ustaz Salahuddin juga. Jadi kebanyakan ni dia akan baca supaya nak betulkan tu. Itulah niat yang biasanya bukan mesti ikut yang ni, tapi ini antara yang cadangan yang dibawa. Kita bukan kata ni hadis, ini yang diajarkan oleh Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala. Amalan beliau. Ni macam doa kan. Kadang-kadang orang keliru antara macam niat tu macam untuk niat, tiba-tiba ni macam doa ni kira niat juga ke doktor? Dia niat kasi, tapi dia gabungkan dalam niat itu juga doa kepada Allah Taala. Dia niat kepada Allah dan dia juga minta supaya apa yang dia buat ini demi kerana itu. Jadi kerangkum dalam tu, killing two birds with one stone. Dia nak diri dia jadi macam tu. Dia nak. Niat ni penting. Sebab apa? Sebab macam kita sebut tadi, kalau kita belajar bukan dengan niat yang betul, maka kita tidak akan beroleh manfaat daripada pelajaran kita. Kita baca sini kan tadi, untuk kita cari redha Allah, mencari kebaikan akhirat, menghilangkan kebodohan, semua tu disebut dalam doa ni. Sebab tu kalau kita lihat para alim ulama, dia sebelum belajar tu dia fokus dulu kan. Kita tengok orang yang soleh, dia tak ada pergi terus belajar, start kitab baca, dia duduk tenang-tenang, relax kan, sama-sama kita betulkan niat kita kan. Allah bermalunya. Sama-sama kita betulkan niat kita hadir dalam majlis ni, betulkan supaya tidak sia-sia. Tidak kita duduk kelas sejam 2 jam habis gitu je, tak ada nilai apa-apa Allah SWT. Tapi kita nak supaya apa yang kita buat itu diberkati Allah Ta'ala, diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab itu semua adalah tergantung kepada bagaimana niat kita. Niat ni sangat penting, sangat-sangat penting. Sebab akhirnya kalau kita salah niat ataupun kita tak ada niat apa-apa, dia akan jadi sia-sia je. Habis sia-sia je amalan kita. So kita tak mau kita hidup dalam keadaan yang sia-sia begitu. Jadi ini doa yang dianjurkan. Jadi kalau kita boleh hafal lah, Google lah cari niat belajar dan mengajar Habib Alawi Al-Haddad. Itu antara satunya lah. Kalau tidak ada, tak mau baca yang tu pun boleh je baca yang mana-mana yang kita rasa untuk boleh kita ikhlaskan.
ulama. Baik. Kita ada soalan, kita rehat dulu sekejap, tengok kalau ada soalan-soalan. Ya. Kita jawab satu soalan dulu. Ya. Kita ada satu soalan dari Negeri Sembilan ni bertanya, macam mana pula kalau terlupa niat? Bagaimana tak? Terlupa niat. Terlupa niat. Tak ada pahala lah ni kan. Kan dia tak adalah sampai tak sah lah, kita bukannya bukan macam puasa tak lupa niat, puasa tak sah puasa. Tapi pelajar kita akan jadi tak ada amalan tak ada lah. Tidak dikira sebagai amalan begitu je lah ya, jadi kosong lah gitu kan. Maksudnya amalan untuk menuntut ilmu tu tak ada niat untuk menuntut ilmu tu tidak ada diberi pahala dia. Tapi dia belajar tu belajarlah yang dia belajar tu kan. Jadi sebaik-baiknya kita sendiri pun kena ada dah dalam set dalam kepala kita, mulai sekarang kita kena niatkan dalam hati kita apa-apa saja sebenarnya kehidupan kita ni innamal a'malu binniyat ni semua. Yati pun sama, apa dengan suami isteri pun sama, dengan isteri kita pun sama. Kita kena datangkan lintasan tu. Dia bukannya mesti niat berdiri tegak nawai tu tak. hadap kiblat. Nampak kita kan. Tak perlu. Kan? Apa saja kita buat, kita kena datangkan lintasan. Nak masak sekarang nak masak kan? Apa niat? Kerana apa nak masak tu kan? Kita datangkan benda tu sebagai rutin kita buat kan. Kadang-kadang kita tak buat benda tu, kita harap Allah Ta'ala masih terima dan beri pahala kepada kita lah walaupun kita terlupa niat tu. Tapi sebaiknya kalau boleh kita niatkan lah. Walaupun seringkali saya masak kerana Allah Ta'ala. Ya tak apa ya. Lintas pun ada niat. Lintas saja kan, tak ada perlu niat kan. Ini nak menggembirakan ini kan. Kita sambil-sambil pun tak apa kan. Benda tu bukannya mesti kan. Ini suami aku mesti happy ni. Makan kegemaran dia ni. Buat Tak ada wording khusus. Tak ada wording khusus. Kan? Walaupun tak ada perkataan lillahi ta'ala tu tak apa doktor. Kira niat lah tu. Niat kerana Allah Ta'ala lah. Kena lah ada lillahi ta'ala. Semua kena lillahi ta'ala. Untuk menggembirakan suami demi kerana Allah pun kena ada lah. Anda kena tolong Yati. Yati kat sini tanya soalan, dua orang menjawab untuk Yati. Anda kena tanya soalan insyaAllah. Tapi banyak soalan sebenarnya. Dan kejap lagi kita akan jawab soalan-soalan sahabat-sahabat kita yang telah pun hantarkan di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga di WhatsApp IKIM di 01129004. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM memberi anda pengisian terbaik di waktu pagi bersama Luk dan Tian. Warna pagi setiap Isnin hingga Jumaat 6 pagi. Fitnah dan memang bila kadang-kadang kita di akhir-akhir zaman ni orang sebut inilah fitnah akhir zaman dan sebagainya. Kita tahu fitnah ni kalau ikut di sudut bahasanya adalah ujian, adalah tentang bencana, segala bentuk kecelaruan, segala bentuk penipuan, itu adalah fitnah. Diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kalau kita nak menjadi orang yang mempunyai wawasan untuk berjaya di dunia dan di akhirat, kita perlu mengenal Allah. Dan satu cara untuk mengenal Allah ialah dengan mengenal diri kita. Dan satu cara nak mengenal diri kita ialah dengan melihat kepada proses kejadian manusia itu sendiri. Yang mana hari ini dengan ilmu sains yang ada, dengan teknologi yang ada, kita boleh bukan setakat baca, tetapi kita boleh melihat visual-visual baik dalam bentuk gambar ataupun dalam bentuk video. Kita boleh lihat bagaimana proses persenyawaan berlaku. Kita boleh lihat bagaimana proses pembahagian sel berlaku. Dan kita juga boleh melihat bagaimana organ-organ yang pelbagai yang ada pada diri kita ini terbentuk. Kalau kita tidak kenal diri kita tidak kenal siapa pencipta kita. Jadi apabila kita mula mengenali diri kita, kita akan ada kesedaran tentang pencipta dan kita akan ada keyakinan bahawa pencipta itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya-Allah kita akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala.
في حاجة ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berusaha untuk menunaikan hajat saudaranya, sesungguhnya Allah akan menunaikan hajatnya juga. Sesiapa yang melepaskan satu kesusahan yang menimpa seorang muslim, Allah akan melepaskannya daripada satu kesusahan di hari kiamat. Sesiapa yang menutup keburukan seorang muslim, Allah akan menutup keburukannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 24 jam sentiasa mendampingi, indah dengan musik Islami dan program dakwah Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat khabar dan khabar. Dengarkan di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Terima kasih kepada anda yang terus setia waktu ini menerusi PAS Aluna. Tanyakan soalan anda telah kongsikan dan sebahagian telah kongsikan soalan-soalan di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM, di WhatsApp IKIM di 0112900404. Kita masih lagi bersama dengan yang berusaha Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, merupakan fellow kanan di Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Hari ini kita tentang niat dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah, niat dalam menuntut ilmu dari kitab kita untuk petang ini, Talim Al-Ta'allum, Tariqat Ta'allum, insyaAllah untuk anda. Dan soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 010-29004004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Doktor ada soalan di WhatsApp konti. Kita ambil dari WhatsApp konti terlebih dahulu. Ada yang mungkin mohon pencerahan daripada doktor. Katanya pesanan umum, ibadah wajib perlu dizahirkan untuk elak fitnah, manakala ibadah sunat disembunyikan untuk elak riya dan ujub. Ya, ini sebenarnya merujuk kepada sedekah. Sedekah dalam Quran ada sebut in tubdu sadaqat fa ni'mahiya wa in tukhfuha wa tu'tu al-fuqara fa huwa khairul lakum. Ini menunjukkan Allah kata kalau kamu zahirkan, maknanya kalau kamu tunjukkan sedekah itu secara terang-terang, maka ia baik bagi kamu, kerana dia menjadi contoh yang baik kepada orang lain. Ini dikatakan merujuk kepada ulama, kata merujuk kepada zakat yang wajib. Terinspirasi orang akan bayar zakat. Tapi dalam masa yang sama, wa in tukhfu wa tu'tu al-fuqara, tapi kalau kamu beri sedekah yang sunat, bukan zakat, sedekah sunat, itu lebih baik kamu sembunyikan. Jadi ada keadaannya kita boleh zahirkan, ada keadaannya kita tidak payah zahirkan. Macam hadis Nabi kata, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin wa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu, kan, lelaki yang bersedekah yang menyembunyikan sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Jadi banyak keadaan kalau kita buat amalan, khususnya amalan sunat, digalakkan kita buat secara sembunyi-sembunyi. Macam kita sembahyang sunat, kan, kat rumah malas sembahyang sunat, kat masjid bukan main lagi, tiba-tiba meriah kat orang lain. Semangat tu doktor, nampak orang lain solat. Jadi sebenarnya sembahyang sunat afdal buat kat rumah. Sembahyang wajib jemaah di masjid. Jadi begitu. Tapi orang kata juga kat rumah malas lah, tak ada semangat, tak ada kawan. So buat je lah kat masjid pun tak ada masalah, kan. Jadi kita buat dan jadi kita ikhlas. Jadi jangan buat tu dengan niat nak menunjuk. Digalakkan kita buat di rumah supaya kita tak menunjuk, orang tak tahu. Tapi kalau disebabkan kalau balik rumah tidur pula, jadi tidur ke, tengok TV ke apa semua, buatlah kat masjid. Buatlah kan, kalau kita tak boleh nak displaykan diri. So benda tu sama ada nak terang-terang ke ataupun nak sembunyi, itu tergantung kepada kita. Yang pentingnya dalam hati kita tidak ada riak, tak ada nak menunjuk ke orang. Kalau kita rasa kita boleh buat terang-terang dan tidak timbul riak, buatlah. Kalau kita tengok Tasya tu, dia sedekah jantung dia tak ada perasaan apa pun. Bagi dia tak ada orang pun keliling dia. Padahal orang duk tengok je kalau orang yang alim-alim yang wali-wali dia bagi, kalau dia nak bagi dia bagi je. Dia tak rasa pun ada orang tengok dia ke apa. Sebab dia dah
Sebab dia dah membiasakan diri dia buat benda macam tu. Dan dia tak mengharap pun orang puji dia, orang kata apa kat dia ke. Benda tu susah lah. Kan? Sebab kita tak biasa. Doktor, macam mana kalau situasi kan, dia nak buat, tiba-tiba dia rasa macam macam riak ni, dan dia tak jadi buat. Dia kena buat. Dia kena buat. Dia kena betulkan riak tu. Riak tu yang dia kena betulkan. Sebab kadang-kadang iblis yang mainkan tu. Iblis yang was-waskan dia. Tak payahlah sedekah riak. Riak tu. Jangan. Kita kena buat. Kena buat lawan juga. Tapi kita betulkan hati. Astagfirullah. Dia kalau kita astagfirullah, dia akan balik semua ke bawah track dia. Jangan ditinggalkan ibadah tu. Jangan tinggalkan ibadah tu. Dia balik semua pada track tu. Kalau kita rasa ada terbisikan nak jadi riak ke, astagfirullah. Astagfirullah, tak kira apa. Astagfirullah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Syaban. Go away. Terima kasih doktor, dan banyak soalan Alhamdulillah untuk petang ini. Ada soalan di FB Live Akim FM daripada Muhammad Khair Yusuf bertanya, apakah dengan niat menyokong orang lain dari segi aspek-aspek lain seperti sokongan moral bagi dia semangat untuk menuntut ilmu baik, itu bagus doktor, walaupun kita tak belajar ilmu itu pun? Mohon pandangan doktor. Pasti kalau kita nak sokong orang, kita tak belajar ilmu tu, tak ada masalah. Soal kita belajar, kita tak belajar tu, itu nombor 2. Tapi kalau orang belajar, anak kita ke, anak saudara kita ke, siapa-siapa saja yang belajar, sedang belajar, atau orang lain sekalipun sedang belajar, memang sangat-sangat digalakkan kita sokong. Sokongan moral ke, sokongan financial ke, keuangan ke, kan? Apa yang kita boleh tolong, kita bagi sokongan. Benda yang baik, dia belajar tu benda yang baik, kan? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kan? Tolong-menolong kamu dalam benda-benda yang baik, kebaikan dan ketakwaan. So belajar tu benda yang baik. So walaupun kita tak belajar, tolong. Orang nak belajar, orang susah nak pergi belajar ke Mesir, kan, buat tabung, kutipan, tolonglah, kan? Banyak orang buat. So soal kita belajar, tak belajar tu soal lain. Kita tak belajar ni, kita kena selesai masalah kita yang malas belajar. Dah berumur, dah masuk belajar, tak masuk je kita. So orang yang nak tak belajar, yang belajar, kita kena tolong mana-mana. Itu insya-Allah Allah bagi ganjaran pahala, insya-Allah. Ya, dari Zali Abbas bertanya doktor, kalau saya share ilmu-ilmu dan ceramah agama di FB saya, adakah sesuatu yang elok ke atau tidak? Dan ada yang cakap kena berburu. Ya, sekarang ni zaman share. Zaman share, kan? Semua share. Forward. So satu yang kita kena tahu bila kita share ni, ilmu yang kita share tu betul tak? Mula-mula kena sahihkan dulu. Kena sahihkan dulu. Ilmu tu betul ke tak? Sebab kadang yang dia share tu benda yang tidak betul, yang benda yang tak salah, benda yang tak tepat. Jadi apabila dia share benda yang salah, orang lain pun share lagi, dia akan jadi share benda yang salah, berpanjangan. So kita kena pastikan dulu yang kita share itu benda yang betul. Khususnya kalau benda itu datang daripada guru kita, ustaz-ustaz yang ada wibawa, authority, kan? Jadi benda tu kita nak share boleh lah, daripada pejabat mufti, dan benda tu memang pasti share. Tapi kalau benda-benda yang orang tulis, tahukah anda ini ejaan yang betul, insya-Allahnya begini. Rupanya kita tak tahu. Itu yang tak tahu, betul kita share. Jadi tahukah anda tu, kadang saya baca ni, ini salah ni, kan? Kadang-kadang ada banyak juga orang share kat saya, kan, kita baca ni tak betul ni, tak tepat ni, kan? Tapi orang dah share merata dah. Orang teruja nak share. So kita kena careful kat situ. Nak berkongsi ilmu dengan orang tak ada masalah, itu satu benda yang baik. Tapi pastikan ilmu yang kita kongsikan itu ilmu yang tepat, yang sahih. Kita bukan share benda yang tak betul, benda yang salah, benda yang menyeleweng. Itu yang penting sekali lah. Soal belajar berguru ni satu benda lain pula. Itu satu bab lain. Afdalnya, yang sebaik-baiknya memang kita kena ada guru. Nabi SAW guru dia Sayyidina Jibril, datang ajar dia. Para sahabat guru dia Nabi Muhammad SAW. Dan semua orang berguru, tak ada orang yang tidak berguru. Para sahabat, tabi'in berguru sahabat. Jadi begitulah kehidupan ni. Afdalnya, idealnya ialah berguru. Kita
tetapi tak semua orang ada kesempatan, kelapangan masa nak duduk berguru. Jadi apa sahaja usaha yang boleh kita menambah ilmu, sama ada dengan cara YouTube ke live macam ni pun ramai ni orang. Dah berapa ribu dah dengar ni mak. Alhamdulillah. Bakal ibu juga tu. Jadi alhamdulillah kan orang dengar, orang tengok YouTube tu. Tak apalah. Ini kurang-kurangnya dia bawa kereta dia boleh dengar. Jadi ilmu yang manfaat untuk dia. Jadi apa saja sumber yang kita boleh dapat ilmu, maka kita cuba dapatkan ilmu. Tak semestinya kena talaqi. Tapi yang sebaik-baik, afdal, saya tak nafikan, ialah kita duduk berguru dengan seorang guru yang sahih lah, yang muktabar, yang wibawa. Allah. InsyaAllah. Kita ke soalan seterusnya di FB IKIM. Kita ada daripada Kamarudin Kasim. Kata, Assalamualaikum Prof. Amin. Kenapa sekarang orang ramai suka buat yang sunat dari yang wajib, iaitu menuntut ilmu ketika ada majlis ilmu dan terus mereka pulang? Saya tak faham soalan itu. Mungkin dia tak, lepas tu mungkin kalau ada solat berjemaah, dia tak pergi solat berjemaah ke? Contoh. Itu masalah attitude lah. Masalah sikap dia lah kan. Sepatutnya kita kalau ada solat jemaah tu kita solat lah berjemaah. Kalau ada majlis ilmu kita duduk majlis ilmu. Kita tak, kadang-kadang kita tak boleh nak pinpoint kat orang. Kita tengok jemaah, orang masjid ada kuliah maghrib, sebahagian duduk, sebahagian balik. Kita pun dalam hati, apalah teruklah yang ni balik. Orang duduklah macam. Kita tak boleh nak cakap macam tu. Kita tak tahu masalah manusia. Kita tak tahu masalah manusia. Ada orang dia tak boleh duduk kat masjid. Lama-lama mungkin dia kencing dia selalu keluar, contoh kan. Dia kena terus balik tukar pampers dia ke apa ke whatever kan. Macam-macam ada orang tua-tua kan, dia tak boleh. Kadang-kadang ada orang dia tak boleh duduk atas lantai, dia sakit lutut. Macam-macam. Ada orang pernah sahabat yang terpaksa balik cepat-cepat. Nabi tanya kenapa kau ni cepat. Dia kata dia tak ada pakaian nak kongsi dengan isteri dia. Sebab isteri nak solat. Sebab isteri nak solat pula lepas. Bayangkan, kita tak tahu masalah orang. Hal orang. Kita tak pasti. Jadi jangan kita mandang orang tu macam tu kan. Mungkin dia ada masalah dia sendiri, masalah keuzuran dia. Kita husnuzon dengan orang yang duduk. Kalau kita boleh duduk, kita duduk dengan majlis kuliah maghrib ke, kuliah subuh ke, apa-apa saja. Rezeki kita lah tu. Rezeki kita. Yang pentingnya kita tu. Kita kena jaga kita. Jangan biarkan orang. Kita jaga kita. Kita jangan biarkan orang lain tu. Orang lain tu kita serah. Bagi Allah Ta'ala tak tanya kita pasal orang lain. Allah Ta'ala tanya pasal kita. Jadi sendiri Allah. Alhamdulillah. Satu soalan lagi doktor dari Ana Muhammad bertanya, bagaimana nak latih diri supaya sentiasa untuk berniat dalam melakukan sesuatu perkara? Kena latih lah. Hari-hari kena ingat buat reminder. Kena latih lah. Sebab dia niat ni dia habit lah. Dia datang daripada tabiat. Kalau kita tidak mentabiatkan diri kita, dia tak akan jadi. Macam orang pergi masuk tandas tangan kaki kiri, keluar tandas kaki kanan, masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Itu kena dalam kepala kita tu. Dalam kepala kita tu. Kena ada. Setiap kali sampai kat pintu masjid tu, niat kaki kanan, kaki kiri kanan. Kaki kanan. Allah maftah li abwab rahmatik kan. Kena tu. Kena set. Bukan masuk macam tu. Kena sedar. Kena sedar. Ni yang kata mindfulness ni. Kena ada always mindful. Hebat kan orang Islam? Orang Islam dia mindful. Nak masuk tandas pun kaki kiri kanan, kaki kanan. Kan? Kaki keluar masuk kau masuk. Sebab tak betul kaki. Kena macam tu. Betulkan. Dia mula-mula kita akan rasa kekok. Tapi lama-lama dia akan jadi biasa. Terbiasa dia dah akan jadi kita dah program dalam kepala kita. Dah program dah. Macam anak-anak kita kan nak makan, Allahumma barik lana fi ma. Kita tak suruh lagi dia dah baca. Nanti dulu, tak siap. Lauk tak habis lagi, nanti dulu. Dia dah daripada kecil lagi dia dah belajar kan, dan dilatih. Benda macam tu kena latihan tu, kena membiasakan diri kita. Doktor, kalau macam mana kalau dalam keadaan kita kan nak niat, tapi ni macam ni, perkara tersebut dah berjalan, tengah-tengah tu baru kita ingat, lama tak niat lah, sayang pula. Kita niat waktu tu. Macam mana? Boleh je. Niat je lah. Kita minta Allah Ta'ala terimalah amalan kita daripada awal. Kan ada je kan. Kita ada soalan daripada Azlinda.
Zainal Abidi tanya doktor, kata, "Salam Ustaz," kata, "kalau kita sambung belajar pada awal niat lain, kemudian kita tukar niat pula doktor, boleh lagi ke, atau kita perbetulkan niat tu balik semula?" Nah, betulkan niat maksudnya? Dia berbolak-balik hati ni. Okey, niat tak baik lah. Mula tu niat okey, lepas tu niat dah elok. Tiba-tiba nampak Betulkan lah. Tak apa, betulkan niat kita. Kita awal tu kita niat elok dah, nak belajar kerana Allah Ta'ala. Lepas tu kemudian tu kita mari perasaan lain pula kan. Jadi kita jangan biarkan. Yang penting adalah Islam ni, kita tidak membiarkan kelalaian itu. Tuhan tahu kita tak boleh 100% konsisten. Macam kita semayang juga, boleh kita khusyuk 100% daripada Allahu Akbar sampai salam? Impossible. Kan tiba-tiba nak teringat nasi lah. Impossible. Tetapi apa yang Islam nak kepada kita ni ialah kita apabila kita melencong tu, kita tarik balik ingatan kita tu. Apabila kita pergi ke mana-mana tu, kita tarik balik. Kita tidaklah daripada awal ataupun pertengahan tu pergi ke tempat lain. Sebab itu Nabi kata semayang tu dia beri mengikut ganjaran yang semayang kamu ingat, di mana akal kamu dalam tu, dalam sedar tu. Ada yang dapat sulusuhu nisfuhu kan, ada hadis Nabi sebutkan, ada yang dapat separuh pahala, ada yang dapat ni kan. Jadi itu benda yang kita kena latih. Memang kita tak akan dapat 100%, tetapi kita kena latih. Nak datangkan khusyuk pun kita kena latih. Tapi kita akan pergi lencong. Allahu Akbar, mula-mula tu masa Allah Akbar tu cantik. Lepas tu habis DJ Daddy Kimnya dengan ikan kat dapurnya, dengan anaknya, dengan suaminya, semua masuk ke kepala kan. Tapi lepas tu kita tariklah balik. Astaghfirullah, kita niat adalah tu. Niat fokus balik, khusyuk balik, kosongkan balik kan. Itulah cara dia. Jadi saya tak sempat dah nak habis yang ni. Yang pertamanya saya rasa dia semuanya lebih kepada niat lah. Lebih kepada niat. Banyak soalan kita raikan hari ini. Dan saya kira kita sudah jelas di sini bahawasanya dalam kita menuntut ilmu ini kita kena ikhlas kepada Ta'ala. Dan satu yang dipesan juga dalam satu hadis ialah supaya kita tidak menuntut ilmu untuk kita rasa kita ni pandai. Kita tak mau menuntut ilmu supaya kita boleh duduk dengan orang alim ulama. Dalam hadis tersebut kita nak duduk sama orang hebat-hebat, kita nak jadi orang kata kita ni alim, kita nak orang kata kita ni hebat kan, dan kita nak kita orang puji kita. Jadi benda-benda macam tu dalam menuntut ilmu kita kena elak. Kita kena elak dan kita kena ikhlas hanya mencari keredaan Allah SWT, iaitu untuk menghilangkan kebodohan kita dan sebagainya. Jadi akhir sekali sebenarnya yang kita menuntut ilmu ni untuk apa? Dia utama sekali, yang ni kita akan sambung akan datang lah. Utama sekali menuntut ilmu ni sebenarnya kita menuntut ilmu ni sebenarnya untuk membebaskan kita, salah satu disebutkan daripada kejahilan. Itu yang nombor satu, wahid sekali. Yang nombor satunya ialah nak bebas kita dari jahil. Kalau nak belajar, semua nak bebaskan daripada jahil supaya dia boleh jadi orang mukmin yang soleh. Selesai masalah. Tapi hari ni orang belajar dia tak ada niat benda macam tu. Cuba tanya anak-anak kat sekolah. Nak jadi apa? Nak jadi ni engineer lah, kita lah, apalah, kan, polis ke apa. Itu niat juga tu. Itu niat kan, juga tu. Kan? Tak ada kita dengar yang kata saya nak jadi anak yang soleh. Kan? Ideal sangat. Dengannya, tapi itu betul sebenarnya. Yang betulnya kita nak jadi anak yang soleh. Saya nak jadi orang yang alim. Kan? Sebab dalam Islam ni ilmu dengan pekerjaan ni dia separate tau, benda yang berasingan. Tetapi hari ni disebabkan dengan keduniaan dan kebendaan dia jadi sekali. Orang belajar untuk apa? Belajar untuk jadi doktor, belajar untuk jadi engineer, belajar untuk berjaya. Ringkasnya belajar untuk kerjaya. Betul. Belajar untuk mendapat pekerjaan yang baik, which is wrong. Dalam Islam bukan itu. Dalam Islam belajar untuk menjadi orang yang beradab, untuk menjadi orang yang soleh, untuk menjadi orang yang baik. Kerja tu soal lain. Kerja tu kemudian nombor 2, nombor 3, nombor 10. Yang utamanya kita tu nak jadi orang yang bertakwa. Itu yang penting. Tak kira lah ilmu apa yang kita pelajari ya. Kita belajar supaya kita menjadi orang yang bertakwa.
Sebab tu ilmu asas dulu, ilmu fardu ain dulu. Kemudian barulah datang ilmu kifayah. Fardu kifayah ni lah sebenarnya yang untuk karier kita, untuk pekerjaan kita. Kan yang asal tu kita kena mantapkan. Baik, saya kira itu saja yang dapat kita kongsikan. Moga-moga ada kesempatan untuk kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Ni, dan terima kasih juga kepada para pendengar, dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM.